Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Garzari Afindi, ini Ringkas TVS. Sarawak akan terus memperkasakan bidang penyelidikan dan pembangunan R&D bagi menghadapi pelbagai cabaran di masa akan datang. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jari Tun Openg, dengan adanya teknologi baru yang diperoleh daripada sesuatu kajian yang dijalankan, ia bukan sahaja boleh dimanfaatkan di Sarawak, malah dapat dikongsi bersama seantero dunia. Katanya kerajaan akan memperuntukkan sejumlah wang untuk penyelidikan. We must have scientific evidence to show that something is wrong, something is right. But we must do and give evidence to our conviction. That is why my cabinet, I have formed Ministry of Education, Technology and Scientific Research. That part, scientific research, is important to us. We must try to get scientific evidence. And this age, you can use AI, artificial intelligence. And number two, data analytics. You collect your data, and from that data, you can derive certain solutions. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ulang Tahun Malaysian Peat Society. Katanya lagi, menerusi penyelidikan, tanah gambut mungkin dapat dimanfaatkan dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Ia juga sebagai usaha untuk meyakinkan dunia bahawa pelepasan karbon bukan sahaja berpunca daripada tanah gambut. Seterusnya, program jangkauan komuniti pertanian AgriCorp melakar kejayaan setelah menerima lebih 5,000 penyertaan di seluruh negeri pada tahun ini. Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Uga embas, program tersebut telah menerima sambutan menggalakkan daripada pihak berkepentingan termasuk petani dan wakil kawasan. Ugah turut berharap Jabatan Pertanian Sarawak akan terus aktif menganjurkan latihan buat para petani. Ugah berkata demikian dalam teksnya yang dibaca oleh Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Roland Sagah Wiin pada Majlis Apresiasi Jabatan Pertanian Sarawak pada Isnin. Sementara itu, dedah Douglas lagi, sektor pertanian telah menyumbang sebanyak 16.5 bilion ringgit dalam keluaran dalam negeri kasar KDNK Sarawak pada 2019. Katanya kerajaan negeri yakin berupaya mengurangkan defisit dan mengubahnya menjadi lebihan. Kerajaan negeri juga telah merangka pelbagai inisiatif seperti Pusat Pemprosesan dan Pembungkusan CPPC dan Terminal Makanan sebagai platform bagi menyokong keseluruhan inisiatif pemasaran negeri. Selain itu, beliau turut menekankan dan menggalakkan pengeluaran benih padi di Sarawak berikutan tahap sara diri SSL bagi padi di negeri ini masih rendah berbanding negara ASEAN lain. Baik, pembangunan di sesebuah kawasan harus dilakukan oleh semua pihak dan tidak boleh dilakukan atau dibawa oleh seseorang individu yang menjadi wakil rakyat. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, proses dalam membawa sesebuah pembangunan itu memerlukan kerjasama semua pihak agar ia dapat dilaksanakan dengan lancar. Jelasnya kerjasama yang erat antara pemimpin khususnya di kawasan Kapit membolehkan pembangunan di bahagian tersebut dilakukan dengan teratur. Apabila jalan menghubungi Kapit siap sepenuhnya, katanya ia akan memberikan rangsangan ekonomi kepada komuniti di Kapit dan kawasan sekitarnya. Justru dengan adanya kerjasama antara pemimpin di bahagian Kapit, segala perancangan termasuk melibatkan pemerkasaan ekonomi setempat menjadi sesuatu yang tidak mustahil dilaksanakan. Sementara itu, Nanta turut berharap keperluan untuk membangunkan dan mengatasi masalah yang dihadapi di Kapit dapat diatasi sebaik-baiknya. Beliau yang juga ahli Parlimen Kapit berkata demikian selepas menghadiri satu mesyuarat bersama Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Tan Sri Dr. James Jemut Masing, wakil-wakil rakyat di bahagian Kapit, Adun Bukit Goram Jefferson Jamit dan Adun Pelagus Wilson Nyabong. Katanya antara yang dibincangkan adalah perkara atau pembangunan yang akan dicadangkan untuk dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Kita bertemu kembali.
Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK bersetuju melanjutkan pengecualian fee pembaharuan lesen serta lesen tambahan bagi pengusaha pelancongan yang memohon pembaharuan lesen bermula dari 1 Januari hingga 30 Jun 2021. MOTEK dalam kenyataannya memaklumkan keputusan itu bagi membantu penggiat industri pelancongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Pelanjutan pengecualian fee itu turut diberikan kepada pemandu pelancong yang memohon pembaharuan lesen bermula dari 1 Januari sehingga 30 Jun 2021. Inisiatif pelanjutan pengecualian fee ini layak dinikmati oleh semua pengusaha pelancongan dan pemandu pelancong yang berlesen di bawah Akta Industri Pelancongan 1992, Akta 482 dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan oleh MOTEK dalam melesenkan pengusaha-pengusaha pelancongan di bawah Seksyen 5 dan pemandu pelancong di bawah Seksyen 21. Melepas MOTEK bersetuju memberi pengecualian fee pembaharuan lesen dan lesen tambahan bagi pengusaha pelancongan dan pemandu pelancong yang memohon pembaharuan lesen bermula 17 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2020. Seterusnya, syarikat farmasetikal antarabangsa Pfizer telah membuat permohonan pendaftaran bersyarat dengan bahagian regulatory farmasi negara Kementerian Kesihatan KKM pada 15 Disember lepas bagi penggunaan vaksin COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pihaknya kini sedang membuat penilaian bagi vaksin itu dari segi kualiti, keselamatan dan keberkesanan produk itu untuk digunakan di Malaysia berdasarkan dokumen yang telah ditunjukkan. Dijangkakan koresponden ataupun libat urus dengan syarikat akan dimulakan pada akhir bulan ini. Dan juga NPRA telah pun mengenal pasti 11 orang pakar perubatan dalam bidang yang berkaitan untuk kita melihat kepada dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada Kementerian Kesihatan. Proses penilaian itu akan mengambil masa 90 hingga 120 hari dengan memberi keutamaan kepada keselamatan dan keberkesanan vaksin itu. Berhubung sumbangan 500,000 dos vaksin COVID-19 daripada Kerajaan Emiria Arab Bersatu UAE kepada Malaysia bagi tujuan ujian klinikal fasa ketiga, Dr. Nur Hisham berkata tiada dokumen berkenaan vaksin itu dihantar kepada bahagian regulatory farmasi negara. Jelasnya bagi membolehkan vaksin itu digunakan di dalam negara, ia perlu melepasi proses sama seperti vaksin Pfizer. Seorang lelaki berusia 40 tahun ditahan pihak polis di Sibu selepas disyaki menggunakan wang palsu untuk membeli telefon pintar terpakai. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Stanley Jonathan Ringgit berkata, pembantu kedai berusia 24 tahun telah membuat imbasan ketulenan wang tersebut. Apabila mendapati wang itu adalah not palsu, pembantu kedai tersebut terus membuat laporan polis. Katanya suspek menggunakan modus operandi yang sama untuk membeli tambah nilai kredit pada keesokan harinya dan membayar dengan wang palsu RM100. Namun taktiknya tidak berhasil apabila berjaya dihidu pemilik kedai. Ekoran perbuatannya itu, suspek ditahan pemilik kedai dengan bantuan rakannya. Suspek direman 7 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 489B Kanun Keseksaan. Konfederasi Hoki Malaysia mempertimbangkan semula keputusan melarang penonton untuk menyaksikan Liga Hoki Malaysia bermula bulan depan selepas mendapat lampu hijau daripada Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara membenarkan penonton dengan jumlah 10% kapasiti stadium atau maksimum 4,000 untuk menyaksikan aktiviti sukan mengikut prosedur operasi standard SOP. Ia meningkatkan keyakinan badan pengelola liga itu untuk membuka pintu menjelang LHM di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil bermula 14 Januari depan. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Seri Subhan Kamal akan membincangkan isu itu bersama jawatan kuasa pertandingan KHM pada minggu depan biarpun sebelum ini mengambil langkah tidak membenarkan kemasukan penyokong. Dalam pada persidangan yang sama, Subhan berkata kumpulan hoki wanita mampu melakukan lebih baik lagi di mana sekarang adalah dalam kedudukan 20 di dunia. But on top of that, as I said, women hockey ni memang special. Kita nak beri them as much room for them to be given the best support and exposure. Because as you know, we are currently number 20 in the world
But I think we can do much better than that, because all this while we've always been number 5 in Asia, but we seem to be using the same players, etc. So we need to give the younger also the support. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kepada kita orang semua yang balik ke kampung halaman untuk menyambut Christmas, sila lakukan pemeriksaan kenderaan anda. Pastikan anda mendapat rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan jauh. Berhati ketika memandu. Ingatlah orang yang tersayang, saya Ghazari Afindi, salam hormat dan jumpa lagi.